Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jabir. Intan kenapa gelak tu? Okey, pertama sekali, Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih beri lagi peluang kepada kita untuk sambung pengajaran dan pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik ke? Baik. Baik. Okey, Alhamdulillah. Okey, semua dah solat ke? Ya. Dah. Dah. Okey, insyaAllah hari ini kita akan teruskan mata pelajaran kita, iaitu bagi mata pelajaran akidah dan juga khot. Okey, kita akan ambil masa akidah lama sikit, khot lebih kurang dalam 15 minit je lah. Okey, sebelum kita nak teruskan, kita sebenarnya ada murid baru, kita ada pelajar baru yang baru masuk, baru daftar semalam, tahun 5 lah. Okey, minta perkenalkan diri, Daniel. Daniel ada, Daniel? Ada. Okey, Daniel boleh perkenalkan diri? Nama, tempat tinggal, sekolah kebangsaan dekat mana? Okey, Daniel. Nama saya Daniel Syamil. Daniel boleh buka kamera, nak tengok muka kamu. Kami semua masih belum mengenali anda. Okey. Okey, Daniel. Ya. Perkenalkan diri, nama, tinggal dekat mana dan sekolah kebangsaan dekat mana? Nama saya Daniel Syamil. Din? Bin Muhammad Hairul Anwar. Kamu tinggal dekat mana? Rumah dekat mana rumah? Kelubuk Kenanga Kelompok Kenanga. Kenanga berapa? 7. Kenanga 7. Okey, sekolah kebangsaan dekat mana, Daniel? SK Dalam Kota. SK Danau Kota, jauhnya Danau Kota. Okey, Daniel, selamat bertemu. Okey, selamat berkenalan. Okey, bersama dengan warga Kafar Nurul Salam. Okey, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kamu untuk mempelajari agama, insya-Allah. Okey, jadi kita akan mulakan dengan bacaan doa. Semua boleh tanda tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. علم الإنسان ما لم يعلم. آمين. Okey, semua pastikan dah solat. Dah solat semua? Dah. Okey, dah. Alhamdulillah. Dah. Boleh buka kamera lah. Ustaz tak feeling lah. Ustaz nampak muka Faik je hari ni. Akhir Ryan dah ada, Amran dah ada. Amran makin comel lah sekarang. Kan? Faik, Amran comel kan? Dia makan ayam golek banyak kot. Kan? Siapa lagi boleh buka? Ustaz tak pernah tengok muka ni. Zarif. Mana Zarif? Zarif pula. Zahir. Zahir, buka kamera kamu. Zahir mesti makin sadar ni. Dia tengok mana Zahir? Zahir, cepat Zahir. Ke Zahir tak mandi lagi ni?
Dia malu-malu. Ah, Tengok muka saya. Gelap lah, tak nampak. Pergi tempat terang sikit saya. Pergi kat kebun ke. Yang lain perempuan ada muka Christina dengan Intan. Yang lain tak ada lagi ni. Malu-malu. Daish ada Daish? Daish mana Daish? Daish tak masuk lagi. Tu Zahir. Tu Daish. Daish ada. Zahir cepatlah masuk Zahir. Cepat Zahir. Kawan-kawan anda sedang menunggu anda. Terbawah. Buka kamera. Okey. Tu Zahir. Dia main on off pula kamera dia. Pandai Okey. Daish okey hari ni? Sihat? Daish? Daish sihat Daish? Alhamdulillah. Christina Farisha, sihat hari ni? Sihat Ustaz. Intan Nur Akilah. Sihat Ustaz. Nak tengok muka. Kenapa tutup kamera Intan? Okey, sebut sekali lagi. Sihat Ustaz. Sihat sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita nak mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kamu boleh buka buku akidah dulu. Kita akan belajar akidah. Buku dah ada ke buku teks? Dah ada. Ada. Dah ada. Dah ada, bagus. Dah ada. Okey, boleh buka buku teks akidah Ustaz. Nanti kamu tengok ni doa ni dulu yang kat depan sekali ni. Okey, ni doa yang biasa kamu baca waktu nak mula pembelajaran. Sama ada di sekolah kebangsaan maupun di sekolah agama, kamu akan baca doa ni lah. Okey. Doa ni, yang ni cuma kita nak revise balik supaya kita fahamlah makna doa kita tu. Okey, kamu doa, wahai Tuhan kami, bukakan ke atas kami hikmahmu. Okey, hikmah ni maksudnya kebaikan. Okey, kita minta kepada Allah supaya bukakan kebaikan untuk kita. Okey, dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Okey. Maknanya buka rahmat, pintu rahmat. Bila Allah bagi rahmat dekat kita, okey, kehidupan kita akan jadi tenang. Okey, kita akan rasa hati kita ni tenang. Okey, Allah akan mudahkan urusan kita. Okey, iaitu tandanya Allah merahmati kita. Dan setiap amalan yang kita buat tu adalah kebanyakannya, okey, ataupun kebiasaannya adalah amalan yang baik. Itu tanda Allah rahmat. Okey, setiap manusia dia mesti ada melakukan kesilapan ataupun dosa. Okey, kita tak lari daripada dosa manusia. Jadi kita minta kepada Allah supaya mudahkan kita. Okey, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Okey, boleh buka muka surat 14 14. Sebelum ni kita dah belajar tajuk yang pertama, iaitu sifat iradah. Okey, iaitu Allah berkehendak. Hari ni kita nak masuk tajuk baru, iaitu tajuk sifat ilmun. Okey, kamu boleh letak baris Kamu boleh letak baris, tulis baris di dalam buku teks kamu tu. Ilmun. Ain baris bawah, lam baris mati, mim baris tanwin di depan. Ilmun. Daniel ada buku ke Daniel? Daniel ada buku ke? Ada Okey, bagus. Okey, dah tulis ke baris? Dah.
Okey, hari ni kita nak belajar tajuk apa? Sifat ilmu. Bukan ilmu, ilmun. Ilmu. Okey, ilmun. Ilmu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmun. Okey, yang ni sifat Allah. Okey, sifat Allah. Akidah ni kita akan belajar sifat Allah. Sifat ni apa dia? Yang ada pada Allah. Sifat yang ada pada Allah. Ciri-ciri, okey? Ciri-ciri yang ada pada Allah. Ilmu adalah pengetahuan sebenar tentang sesuatu perkara. Pada hari ini, dengan ilmu pengetahuan, manusia telah berjaya mencipta pelbagai peralatan yang canggih dalam bidang sains dan teknologi. Okey? Disebabkan dengan ilmu lah. Sebab tu kita kena belajar pandai-pandai. Kita kena belajar, jangan putus asa. Belajar kan? Okey, minta doa kepada Allah. Walau bagaimanapun, ilmu yang dikuasai oleh manusia amat sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Okey, ini perbezaan antara manusia dengan Allah. Manusia ilmu dia sangat terhad, sedikit je. Dibanding dengan Allah, Allah dia maha luas ilmu Allah. Okey, sampaikan dekat dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman di antara malaikat. Allah kata apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey. Sesungguhnya Allah tu dia berkata kepada para malaikat, dia nak mencipta satu makhluk di muka bumi ini, iaitu yang akan menjadi khalifah, ketua. Okey, ketua dekat dalam muka bumi. Lalu malaikat pun kata apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Okey. Malaikat dia bagi tahu kepada Allah, adakah engkau nak menciptakan makhluk, iaitu orang yang akan merosakkan dan menumpahkan darah. Malaikat ni dia tahu, malaikat ni dia antara makhluk Allah yang terawal. Okay, dia tahu yang hidup di muka bumi ini, ciri-ciri dia adalah perosak, dia membunuh, okay? Dia menumpahkan darah. Okay? Jadi Allah pun bagi tahu kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okay? Allah kata apa? Sesungguhnya aku mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini sifat Allah. Allah dia maha tahu. Walaupun malaikat ni Allah bagi dia kelebihan, dia tidak melakukan dosa, dia hanya melakukan suruhan Allah. Tapi Allah lebih tahu daripada dia apa yang baik dan apa yang buruk. Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui setiap perkara yang telah, sedang dan akan berlaku secara terperinci. Kita wajib yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmun, iaitu maha mengetahui. Tiada satu pun yang terselindung daripada pengetahuan Allah. Allah dia maha mengetahui. Penghayatan ilmu merupakan harta yang paling bernilai dalam kehidupan manusia dan tuntutlah ia walau di mana sahaja anda berada. Ilmu ni paling penting. Walaupun kita ni tak kaya, okay? Duit tak ada, tak berapa nak kaya, ada kereta macam-macam, rumah besar, okay? Yang paling penting adalah ilmu. Bila mana kita berilmu, Allah akan angkat darjat kita. Allah akan angkat darjat orang yang berilmu. Okey, next, muka surat 15. Pengertian sifat ilmun. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmun bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Siapa yang ada highlight boleh highlightkan ni ya. Allah maha mengetahui ni. Ataupun kalau tak ada highlight, kamu boleh gariskan pakai pen merah dekat bawah ni. Sifat ilmun ni maknanya Allah maha mengetahui. Boleh gariskan di bawah ni. Nombor 2, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pengetahuan dan mengetahui akan segala sesuatu baik di langit mahupun di bumi dan segala sesuatu yang diciptakannya. Okey, Allah tahu yang mana baik, okey, yang mana yang buruk, Allah maha tahu. Dalil nakli.
Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum ni Ustaz pernah terangkan nakli ni maknanya dalil yang datang daripada dua sumber sahaja, iaitu daripada Allah dan juga Nabi. Ada dua. Nakli ni ada dua. Satu lagi dalil, nama dia dalil akli. Akli ni maksudnya akal. Yang mana manusia mampu berfikir menggunakan akal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha bikulli syai'in alim. Okey, maksudnya sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah dia tahu semua perkara yang diciptakannya. Apa yang makhluknya lakukan semua Allah tahu. Okey, baca dan hafaz. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala amat luas. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala tindak tanduk manusia walaupun ia tersembunyi di lubuk hatinya. Ni bahaya ni. Okey, Allah ni Maha tahu. Bila mana dekat manusia ni, Allah ciptakan dia hati. Bila mana hatinya baik, maka baiklah keseluruhannya. Tetapi bila mana rosak hatinya buruk, maka keseluruhan anggota badannya buruk. Okey? Yang itu hadis Nabi SAW. Contoh, dia mempunyai hati yang baik. Okay? Setiap hari dia nak lakukan kebaikan. Bila dia nampak kawan-kawan dia ajak tutup aurat, dia ajak mengaji, dia ajak pergi sekolah, belajar, dia ajak buat kerja. Itu yang ciri-ciri pelajar yang baik hati. Kalau yang tak baik, contoh hari ni kan, hari ni Akil kata, esok aku pergi sekolah, ni dalam hati tau, dia cakap dalam hati, esok aku pergi sekolah, kan, aku nak baling pemadam dekat Faiz, contoh. Dia ada niat buruk. Ataupun esok aku dapat pergi sekolah, aku nak tarik kerusi Amran. Sebab aku geram sangat tengok Amran, comel sangat kan. Dia nak tarik kerusi, dia nak buat jahat. Okey, contoh ni contoh. Dengan niat begitu Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu. Okey? Tapi selagi mana kita tak buat dosa tu, kita tak buat kejahatan tu, malaikat tidak mencatatkan keburukan. Okey? Dia lain sikit. Kalau amal buruk kita niat nak buat tapi kita tak buat, kita tak dapat dosa. Tapi kalau amalan baik, kita niat, okey, niat tu Allah dah bagi pahala. Contoh malam ni, okey, kamu niat esok aku bangun-bangun nak pergi beli ayam golek, lepas tu aku nak bagi dekat jiran aku. Okey? Kamu niat. Belum buat lagi. Baru cakap dalam hati. Okey, esok kamu bangun bangun pagi-pagi, tapi kamu tak sempat nak bagi ayam golek. Okey? Sama ada kamu tak cukup duit ataupun kamu tak ada kenderaan nak pergi kan. Tapi Allah dah bagi kamu pahala siap-siap. Kalau kamu buat lagi Allah bagi pahala. Okey, yang itu pahala. Okey, nombor 2. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala perkara yang telah, sedang dan akan berlaku. Yang ni dah tadi Ustaz dah baca semua kan. Okey, kita pergi next. Muka surat 16. 16. Betul 16. Ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alimun bizatis sudur. Okey, dalam surah At-Taghabun ayat 4, yang mana maksudnya, dan Allah sememangnya mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Okey, Allah dia tahu. Jadi kita tak ada nak sembunyi ya. Tak boleh nak sembunyi dengan Allah. Allah ni Tuhan kita. Dia yang mencipta segala-galanya. Dia cipta manusia, dia cipta jin, Allah cipta malaikat, Allah cipta pokok, Allah cipta laut, gunung ganang dan sebagainya, planet, okey, matahari, bahkan bintang-bintang yang besar tu Allah yang cipta. Okey. Siapa pernah dengar Ustaz cerita tentang tentang rupa paras malaikat Jibril?
Malaikat Jibril besar ni macam mana? Siapa pernah dengar? Tak pernah? Tak pernah? Ya. Okey, tak pernah. Betul. Okey, Ustaz cerita sikit je. Ustaz cerita sikit, dengar baik-baik. Okey, nak menunjukkan Allah ni maha berkuasa. Allah ni maha kuat. Okey. Okey, cuba kamu bayangkan bumi besar ke tak bumi? Bumi besar. Okey, boleh bagi tahu Ustaz, planet apa yang lagi besar daripada bumi? Matahari. Bagus. Matahari lagi. Planet lain. Matahari. Mushtari. Okey, soalan yang seterusnya. Ada tak planet yang berlegar-legar di kawasan Bima Sakti, okey, yang lebih besar daripada matahari? Siapa boleh jawab? Yang lagi besar pada matahari. Tak tahu? Siapa tahu Ustaz bagi hadiah. Hari tu Ustaz nak bagi hadiah kat Faik kan. Cuma tak tahu lagi nak bagi hadiah macam mana ni. Siapa nak jawab? Planet apa yang lagi besar daripada matahari? Planet Allah. Planet apa? Allah. Allah. Yang tu jawapan. Jawapan umum. Tak, soalan Ustaz planet ataupun dia yang berlegar-legar di Bima Sakti ya. Bima Sakti ni ya, kita punya kan ada bumi, ada planet Zuhal, ada planet Mushtari, ada planet Pluto, okey, matahari, bulan. Antara yang lagi besar daripada matahari, apa dia? Tak tahu? Zuhal. Galaksi. Okey, jawapan dia. Semua tak boleh jawab kan? Jawapan dia adalah okey, Ustaz bagi keluar. Kalau kamu pandang langit, kamu nampak waktu malam. Matahari. Bulan. Bulan dia lagi kecil. Bintang. Apa dia? Bintang. Bagus. Bintang. Nama dia Bintang. Okey. Bintang. Dalam surah Al-Buruj. Okey, dalam surah Al-Buruj Allah ada cerita dalam Quran bahawasanya ada planet yang lebih besar daripada matahari, iaitu bintang-bintang. Bintang yang kita tengok dekat langit tu, atas langit bumi tu, iaitu nampak kecil. Sebenarnya dia besar. Dia sebab nampak kecil sebab terlalu jauh. Okey, terlalu jauh. Bintang lagi besar. Okey, Ustaz nak cerita malaikat. Betapa hebatnya Allah ciptakan malaikat. Antara malaikat yang menjadi penghulu ataupun ketua adalah malaikat Jibril. Malaikat yang jadi ketua ni ada 4. Dia ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, okey, sebut nama-nama. Yang pertama Jibril. Yang kedua Mikail. Yang ketiga Israfil. Yang keempat Izrail. Okay. Malaikat yang wajib kita tahu hanya 10 je kan? Okey. 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Izrail, Israfil, semuanya 10 malaikat. Apa dia? Okey, kita hafal namanya. 10 malaikat. Yang ketua paling ketua ataupun dia penghulu namanya Jibril. Malaikat Jibril ataupun Jibrail. Okey. Malaikat Jibril ni Allah ciptakan dia mempunyai 300 sayap. 300 sayap di sebelah kanan dan 300 sayap di sebelah kiri. Dia ada 300 sayap. Kamu bayangkan,
Burung helang besar tak kalau kamu tengok burung helang? Besar. Besar. Ini malaikat, Allah ciptakan malaikat Jibril. Ni Jibril belum malaikat lain. Okay. Jibril ni Nabi Muhammad SAW yang ceritakan. Nabi dia nampak dengan mata dia sendiri. Okay. Nabi kata apa? Waktu malaikat Jibril dia turun ke bumi, malaikat Jibril dia kena menyerupai. Dia kena bertukar. Okey. Dia bertukar, kebiasaannya malaikat Jibril dia akan bertukar ataupun menyerupai lelaki. Okey, menyerupai lelaki. Dia tak boleh turun dalam keadaan rupa asal dia. Tapi ada satu waktu ni Nabi nampak malaikat Jibril dekat atas langit, dia nampak rupa asal malaikat Jibril. Okey, lalu Nabi pun cerita, malaikat Jibril ni bila mana dia buka satu sayap, dia kan tadi ada 300 kanan, 300 kiri kan. Maknanya sayap dia ada berapa? 600. 600 sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril bila dia buka satu sayap, okey, satu sayap dia ni akan menutupi 3/4 daripada bumi. Boleh kata keseluruhan bumi, dia bila dia buka, bumi tertutup. Besar tak malaikat Jibril? Besar. Kalau malaikat Jibril dia buka semua sayap, 600 sayap. Maknanya ada berapa bumi yang duduk di bawah sayap malaikat Jibril? Ada berapa? 2. Bukan 2. 600. 600 bumi. Besar ke kecil? Besar sangat. Terlalu besar. Okey, malaikat Jibril ini malaikat Jibril bila dia buka semua sayap dia, okey, maka ibarat ada 600 bumi di bawah sayap dia. Itu malaikat Jibril. Lalu Nabi pun kata apa bila dia nampak malaikat Jibril? Dia kata apa? Ma'a'azamuka ya Jibril. Betapa hebatnya ciptaan Allah ke atas kamu. Dia bagi tahu gitu dekat malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun balas apa? Dia cakap, ada yang lebih hebat daripada aku yang Allah ciptakan. Lalu Nabi pun excited lah. Nabi kata, siapa? Okay. Nabi tanya, siapa yang lagi besar daripada engkau? Yang lagi hebat? Lalu dia pun bawa Nabi naik ke langit, berjumpa dengan satu malaikat, iaitu namanya malaikat Israfil. Malaikat apa? Israel. Israfil yang meniup sangkakala. Dia tiup sangkakala. Dia tiup sangkakala. Bila Nabi naik, okey, Nabi lihat malaikat Israfil ni dia mempunyai 600 sayap kanan. 600 sayap kanan dan 600 sayap di kiri dia. Bila mana malaikat Israfil dia buka satu sayap dia buka satu sayap, malaikat Jibril dia buka semua sayap dia, 600 sayap. Malaikat Jibril ni dia boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Besar ke tak besar? Besar. Israfil lagi besar. Malaikat Israfil ada berapa sayap? Semua? 120. Bukan. 600 tambah 600 berapa? 1,200. Bagus. 1,200 sayap. Tu malaikat Israfil. Bila dia buka, malaikat Jibril dia buka semua sayap dia, dia akan duduk di bawah naungan malaikat Israfil. Betapa hebatnya. Ada lagi malaikat yang hebat. Nanti Ustaz akan sambung insya-Allah. Okey, kita sambung balik tadi buku teks. Dalil akli. Ini muka surah 16. Dalil akli yang ini dalil yang kita manusia yang Allah anugerahkan akal, kita boleh berfikir. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semua yang berlaku di alam semesta ini dan ia akan mengatur keadaan makhluk yang diciptakan. Okey, Allah yang akan aturkan. Allah akan aturkan rezeki. Allah akan aturkan kita punya qada dan qadar.
Okay, takdir kita Allah yang aturkan. Kita ada kita duduk dekat bumi ni kaya ataupun miskin. Kita duduk dekat muka bumi ini mempunyai ahli keluarga atau tidak. Kita duduk di muka bumi ini mempunyai jodoh yang baik atau tidak. Yang ini semua Allah punya kerja. Kita hanya boleh berdoa minta kepada Allah. Okey, nombor 2, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat ilmun, iaitu mengetahui, nescaya ia tidak dapat menjadikan alam ini dan segala isinya termasuk manusia, binatang, cakrawala dan lain-lain. Okey, cakrawala ni Bima Sakti lah, kita punya galaksi. Okey, next, muka surat 17. Surat 17. Hukum mempercayai sifat ilmun. Umat Islam wajib mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmun. Kita wajib percaya yang Allah ni dia mengetahui. Siapa yang dia tak percaya Allah ni Maha mengetahui, dia boleh jatuh kufur. Kufur ni maksudnya terkeluar daripada Islam. Bahaya. Jadi wajib kita percaya. Wajib pada syarat bagi tiap-tiap orang yang mukallaf. Mukallaf ni maknanya yang diberikan tanggungjawab, iaitu orang Islam. Okay, orang Islam mengetahui serta mengaku di dalam hatinya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat ilmun. Okey, kita kena mengaku dalam hati kita ni Allah bersifat Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat jahlun. Jahlun ni maksudnya jahil ataupun bahasa Melayunya bodoh. Bodoh ni dia tak mengetahui. Okey? Allah dia bersifat ilmun, bukan jahil. Okey, bawah. Baca dan faham perbandingan antara ilmu Allah dan ilmu manusia. Ilmu Allah. Yang pertama, tiada permulaan. Allah ni dia tiada permulaan dan tiada akhir. Tapi manusia ada permulaan. Contoh kan, kamu nak pandai baca Jawi. Sebelum kamu pandai baca Jawi, kamu kena tahu apa? Kamu kena tahu apa? Alif bata. Bagus. Kena tahu huruf hijaiyah. Alif bata. Sebab tu kamu masuk tadika. Dulu kamu belajar. Alif bata sa jim ha kha. Takkan darjah 5 nak belajar lagi kan? Darjah 5 kamu dah reti dah tahu. Okey. Sama juga belajar dalam sekolah kebangsaan. Waktu kamu 5 tahun, 6 tahun. Bahkan darjah 1 kamu akan belajar ABC. Hari-hari nyanyi dekat sekolah. A, B, C, D, E, F, G sampai habis. Okay, siapa yang sekolah pasti? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay. A bunyi ayam kok-kok-kok. I panggil emak. Emak. Sambung. Siapa boleh sambung? Ai ikan berenang di dalam kolam. Lagi? Otak yang bijak, you ular membelit. Okey, yang tu yang sekolah pasti dia akan belajar macam tu. Okay, kita tengok yang kedua. Ilmu Allah sentiasa benar. Okey, Allah ni dia benar. Dia sentiasa betul. Okey, manusia pula boleh jadi benar ataupun salah. Okey. Boleh jadi dia benar ataupun salah. Allah tidak terbatas dan manusia terbatas. Terbatas ni maksudnya dia ada limit. Okay, ilmu manusia ni dia ada limit. Sampai satu tahap dia dah tak boleh tambah lagi. Memori yang Allah bagi iaitu otak, dia ada limit dia. Sampai mana. Okey, yang seterusnya nombor 4, tiada perantaraan. Okey, perantaraan ni antara ni contoh Allah, perantaraan dia siapa? Orang tengah lah, orang tengah. Ilmu Allah tiada perantaraan. Maknanya Allah dia terus tahu. Okey, kalau manusia pula menggunakan perantaraan. Perantaraan ni contoh, sebelum kamu tahu ilmu tu, kamu kena belajar dengan guru. Kamu kena belajar dengan cikgu, kena belajar dengan ustaz-ustazah supaya kamu faham ilmu itu. Okey, itu manusia. Allah mengetahui perkara yang akan berlaku. Allah dia tahu apa yang akan berlaku kepada Amran akan jadi makin comel ataupun makin sado, kan? Siapa Daesh akan jadi makin membesar ataupun mengurus. Contoh, Allah tahu.
Manusia pula tidak mengetahui perkara yang akan berlaku. Kita tak tahu akan datang kita jadi macam mana. Mungkin hari ini kita orang di kalangan orang yang baik. Akan datang kita tak tahu adakah kita masih menjadi orang yang baik. Jadi kita sebagai manusia kita kena jaga dan kita minta doa daripada Allah. Okay? Tak semestinya orang jahat. Contoh dulu dia jahat, dia selalu buat kejahatan. Dia suka mencuri, dia suka membunuh contoh kan. Dia suka merompak dan sebagainya. Kita tak boleh cakap dia ni jahat. Okay? Sebab satu hari nanti mungkin Allah boleh bagi hidayah kepada dia, Allah bagi petunjuk, dia menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Sebab tu kita jangan hina manusia, kita jangan hina orang-orang yang berbuat dosa. Sebab kita pun berbuat dosa juga. Yang itu semua atas kehendak Allah. Jadi kita kena minta doa dan perlindungan kepada Allah. Yang terakhir, mengetahui perkara gaib. Perkara gaib ni adalah perkara yang di luar daripada jangkauan mata kita ataupun jangkauan kita punya panca indera. Mata, telinga, sentuhan. 3 ni. 4, satu lagi. Bau. Okey, yang ni gaib. Contoh gaib apa dia? Jin, malaikat. Okey, jin, malaikat, syurga, neraka, itu alam gaib. Kita tak tahu. Yang tahu ni Allah sahaja. Next, muka surat 18. Kita sampai 18 ni kot, muka surat 18 ni. Nanti kita nak sambung khot pula. Baca dan fikir. Tujuan beriman dengan sifat ilmun Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita belajar ataupun kita beriman dengan sifat Allah Maha Mengetahui ini adalah untuk takut kepada Allah. Kita akan jadi takut kepada Tuhan kita lah. Okey? Kita tahu yang Allah ni tahu. Kalau kita nak buat jahat, Allah tahu. Nombor 2, jujur dalam amalan. Okey? Kita jujur dalam amalan kita. Bila kita tahu Allah ni Maha Mengetahui, kita jadi orang yang amanah dalam amalan. Kita belajar agama. Okey? Kita tak menipu lah. Kita tak menipu dalam belajar. Nombor 3, rajin menuntut ilmu. Nombor 4, bersemangat melakukan amal kebajikan. Okey, bersemangat melakukan amal kebajikan. Dan yang terakhir, berfikir ke arah kebaikan. Orang yang tahu Allah ini Maha Mengetahui. Maha ni maksudnya paling hebat. Okey? Kalau manusia ni tak ada maha, manusia tak ada maha. Allah sahaja yang maha. Maha ni maknanya paling hebat. Tiada yang lebih hebat daripada dia, iaitu Allah. Jadi bila kita tahu yang Allah ni mengetahui, dia maha mengetahui, jadi kita akan sentiasa berfikir ke arah melakukan kebaikan. Okey? Okey, setakat itu saja untuk akidah hari ini. Kita akan sambung dengan pelajaran khat. Tapi sebelum tu Ustaz nak kamu buat buku ya. Okay, kamu boleh tengok buku aktiviti akidah. Hari tu Ustaz dah suruh kamu buat daripada muka surat 3, 4 dan 5. Okay, hari ni Ustaz nak kamu buat 3, 4, 5, 6 kan? Siapa yang dah buat? Bagi tahu nama dan sebut nama. Saya dah buat Ustaz. Saya dah buat. 5 Pak Raikan. Dan Muhammad saya masih 5 lagi. Buat. Dah buat. Okey, boleh sambung muka surat ni ya. Kita buat muka surat 14. Tik tanda dekat kamu punya page tu. 14. 14, 15. Sampai 18 lah, sampai 18. 14, 15, 16, 17, 18. 16 sampai 18 tu sikit je sebab dia soalan objektif kan. Kamu just bulatkan je. Okey, sampai situ saja untuk akidah. Okey, dah tanda ke? Dua rakaat pada
Kena hantar gambar kat Ustaz. Siapa yang hantar, Ustaz akan bagi markah dekat dia. Yang tak hantar, Ustaz tak bagi markah. Ustaz, boleh buat sekarang ke? Kejap, kita nak sambung dengan Khot dulu, Khot. Oh, Okey, kamu boleh buka buku teks Khot, buku teks Khot. Buku teks Jawi dan Khot. Silap, dia Jawi dan Khot digabung. Jawi dan Khot. Buka muka surat 43. 43. dah. Okay, 43. Okey, untuk hari ni Ustaz nak kamu tulis huruf alif. Yang ni nama dia, okey sebelum tu kita pergi dulu. Okey, untuk tahun 5, kamu akan belajar dua jenis Khot. Okey, dua jenis Khot. Yang sebenarnya Khot ni dia ada 3 je. Okey, dia ada 3. Yang pertama Khot untuk kamu punya ni lah. Untuk kamu punya tahap, dia ada 3 sahaja. Muka surat 43. 43. Okey, untuk tahun 5 kamu belajar 2 sahaja. Yang pertama Khot Riqa'ah. Khot Riqa'ah. Riqa'ah. Kamu boleh tulis baris Khot Riqa'ah. Sekejap Ustaz tulis dia punya baris. Okey, ejaan dia macam ni. Ra baris bawah, Qaf baris mati, Ain baris atas, dan Ta marbutah baris mati. Khot Riqa'ah. Dan satu lagi khot namanya Khot Sulut. Tulis baris dia, baris dekat buku teks tu. Nanti kamu tahu sebut. Kalau kamu tak tulis, takut kamu tak tahu nak sebut macam mana. Dia Khot Riqa'ah dan juga Khot Sulut. Dah? Dah. Okey, kalau dah, Ustaz nak kamu tulis daripada huruf alif sampai huruf ha. Okey, cara nak tulis dia kan buku tulis kamu kan. Sekejap Ustaz buat contoh. Sikit je, tak banyak. Okey, dalam buku tulis kamu tu, sekejap, tengok dulu. Tengok dulu tengok je apa Ustaz buat ni. Okey, dalam buku tulis kamu, Ustaz nak kamu guna ni untuk khot sahaja. Kamu gunakan untuk khot 3 baris. 3 baris di dalam buku tulisan kamu tu. Ustaz nak kamu tulis besar. Okey, contoh yang pertama huruf alif. Kita akan buat contoh. Jawi.
Mana satu lagi hot? Susah. Sekejap ya. Susah. Belum. Ustaz tengah cari tulisan dia ni kejap. Dah buat berapa kotak? Bata. Buat 3 kotak. Dia punya tulisan. Ustaz tengah cari yang Rikaah punya ni. Tadi Ustaz dah. Dia lebih kurang yang ni lah tapi. Bukan yang ni sepatutnya. Okay, kamu boleh tengok dekat dalam buku teks cara nak tulis dia. Okey, untuk alif macam ni. Buat untuk 3 kotak. Buat besar-besar. Okey, alif. Okey, buat macam tu. Okey, next. Tulis huruf. Alif ni Ustaz nak kamu buat. Boleh tulis kat dalam buku tulis hot. Alif ni Ustaz nak kamu buat 4 kali. Okey, semua huruf 4 kali. Alif, 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 alif. Okey lah, kamu boleh buat 4 kali. Tengok buku teks Buku teks punya ni kaedah ni macam mana? Ha? Hot kan? Apa dia? Boleh guna pensel hot kan? Kena guna pensel hot. Lupa Ustaz nak pesan. Kena guna pensel hot. Kalau pakai pensel biasa tak jadi. Okey, ni untuk alif. Kita pergi kepada yang seterusnya ba. Selang satu baris. Lepas tu buat ba pula. Kita buat ba pula. Ba. Okey, ba. Ba juga. Ba. Okay, next. Huruf ta. Sebelum buat ta ni, pastikan kamu baris pula. Kamu selang sebaris. Okay, jangan lupa selang. Kalau tak selang nanti kamu punya tulisan jadi comot. Macam merbak. Kita. Ta. Okay. Kemudian huruf ta. Ikut betul-betul lah kaedah dekat dalam buku teks tu. Dia ada bagi tahu kamu macam mana cara dia. Kena tarik daripada atas pergi ke bawah contoh. Daripada kanan pergi ke kiri. Tarik pada bawah dulu baru pergi ke kiri.
Tengok titik dia pun dia pelik sikit titik dia. Kalau yang ada 2 titik ni dia macam ada satu line je. Dia tak macam khot yang biasa kamu buat, khot nasakh tu kan. Khot nasakh dia lain sikit. Yang ni khot rika'ah lain. Khot rika'ah ni dia banyak tengek-bengek sikit. Tengek-bengek. Okay, kemudian huruf ta. Ta ni pelik sikit ni. Ta tak boleh buat lah. Ta tak boleh. Okay, ta kamu boleh tengok buku teks. Ni tak buat huruf jim. Boleh buat besar-besar. Buat cantik-cantik. Jim. Juga. Okay. Hari ni kita buat sampai huruf ha sahaja. Ha. Sampai ha. Kha tak perlu. Semua tengah buat ke? Baik tengah buat ke? Baik. Baik tengah buat hot ke? Okey. Okay, kan, kamu boleh buat 2 tugasan tu. Akidah dengan hot hari ni. Okey, sebelum kita berakhir ada soalan ke? Ada yang nak ajukan soalan? Ha? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustaz mohon untuk kamu siapkan 2 tugasan tu. Okey, yang dah siap boleh hantar, Ustaz akan bagi markah. Siapa yang tak hantar, dia tak ada markah. Mudah-mudahan kamu semua boleh buat dengan baik. Okey, kita jumpa lagi di hari akan datang insya-Allah. Semua boleh tanda tangan, kita nak berakhir kelas kita dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا مقبولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kepada pelajar yang terlibat pada petang ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kamu semua. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada, Ustaz ada record. Ustaz record ni Ustaz masuk dalam YouTube